warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembentangan tentang tokoh ilmuwan Al-Jazari. Nama saya Anur Dalila binti Dahlan. Saya Afiqah Hadani binti Kamaluddin. Nama saya Nur Insyirah binti Muhammad Fadilah. Saya Masturina binti Rasidi. Hari ini, saya dan kawan-kawan saya akan bercakap tentang tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Sekarang ni, kalau kita tengok, nama kelas biasanya digunakan berdasarkan nama tokoh-tokoh ilmuwan. Macam sekolah saya dulu, di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pahang, nama-nama kelas adalah berdasarkan kepada tokoh ilmuwan Islam. Contohnya, Al-Khawarizmi, pakar matematik, Ibnu Sina, pakar perubatan dan banyak lagi. Zaman sekarang ni, kalau kita bercakap tentang robot, pasti dalam bayangan kita ianya datang daripada negara-negara maju seperti Amerika, Jepun, Rusia dan sebagainya. Tapi, pernahkah kita terfikir siapakah yang memberi ilham kepada konsep dasar pembinaan robot? Sebenarnya, ianya telah wujud pada zaman dulu lagi oleh orang Islam. Dan konsep dasar ini digunakan sehingga ke hari ini. Beliau merupakan jurutera pertama yang merubah konsep kejuruteraan menggunakan gadian gear, angkut, injap dan juga piston yang merintis kepada sistem kejuruteraan moden pada hari ini. Siapakah jurutera ini? Jom kita kenal siapakah beliau. Macam yang kita tahu, Al-Jazari ini merupakan seorang tokoh jurutera mekanikal yang sangat terkenal. Nama penuh beliau adalah Badi' Az-Zaman Abu Al-Is bin Ismail bin Ar-Razaz Jazari. Beliau dilahirkan pada tahun 549 Hijrah bersamaan dengan tahun 1154 Masihi. Beliau tinggal di sebuah tempat yang dikenali sebagai Diyarbakir. Diyarbakir ini adalah sebuah tempat yang terletak di Turki. Al-Jazari ini mendapat gelaran tersebut berdasarkan tempat kelahiran beliau, iaitu Al-Jazirah. Al-Jazirah ini adalah sebuah tempat yang terletak di antara lembah Tigris dan juga lembah Euphrates di Iraq. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai seorang jurutera mekanikal kepada Raja Artuk, iaitu raja yang memerintah Diyarbakir lah pada zaman tu. Jadi perkhidmatan beliau ni bermula pada tahun 569 Hijrah sehinggalah tahun 596 Hijrah bersamaan dengan 1174 Masihi sehinggalah tahun 1200 Masihi. Jadi ada beberapa sumber yang mengatakan bahawa Al-Jazari ni belajar tanpa seorang guru selama tempoh 6 tahun. Jadi dalam tempoh 6 tahun ni, Al-Jazari tidak mempunyai apa-apa bahan bacaan ataupun bahan rujukan yang berkaitan dengan bab-bab mekanikal. Jadi apa yang Al-Jazari buat sepanjang tempoh tu? Sepanjang tempoh tu, Al-Jazari menterjemahkan ensiklopedia Yunani yang menceritakan tentang bab-bab mekanikal ni ke dalam bahasa Arab. Kemudian barulah Al-Jazari ni membaca buku-buku Yunani yang menceritakan tentang bab-bab mekanikal ni yang telah diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Antara buku yang Al-Jazari baca adalah buku Al-Thiqal wa Al-Khifaf, iaitu buku yang menceritakan tentang berat dan ringan. Kemudian buku Sa'ad Al-Ma' Al-Athar Tarmi bil Mumazadah, iaitu yang menceritakan tentang jam air yang dilontar dengan senapang. Dan seterusnya buku Rafu' Al-Athqal yang menceritakan tentang mengangkat benda-benda berat dan banyak lagi. Jadi selepas beliau membaca buku-buku tersebut, beliau meneruskan lagi pembacaan beliau dengan membaca buku Al-Biruni. Jadi tajuk bagi buku tersebut adalah Al-Athar Al-Baqiyah min Al-Qurun Al-Khaliyah, iaitu kesan peninggalan kurun yang terdahulu. Jadi buku ni menerangkan tentang macam mana kita nak tarik air daripada kawasan yang rendah, iaitu tanah lah, kepada tempat yang lebih tinggi. Jadi seterusnya Al-Jazari juga ada membaca buku-buku yang dikarang oleh Al-Khawarizmi. Antara buku tersebut adalah Mafatih Al-Ulum, iaitu kunci ilmu. Buku ni menceritakan tentang sebuah alat yang boleh digunakan untuk menarik ataupun mengangkat barang-barang yang berat tanpa menggunakan tenaga yang banyak. Dan selain itu, Al-Jazari juga ada membaca banyak lagi buku-buku yang menceritakan tentang bab-bab mekanikal.
Jadi disebabkan Al-Jazari ni membaca banyak-banyak buku tentang bab-bab mekanikal ni, menjadikan beliau merasa bimbang dan risau. Sebab beliau risau akan berlaku percampuran antara ilmu-ilmu tersebut dan akhirnya boleh membawa kepada kesesatan. Jadi apa inisiatif yang Al-Jazari bawa? Inisiatif yang Al-Jazari bawa adalah dengan mempelajari dan mendalami ilmu itu secara bersungguh-sungguh dan menghayatinya dengan mempraktikkan ilmu tu. Jadi pada masa tu Al-Jazari ni mempunyai 2 buah buku yang berkaitan dengan bab-bab mekanikal ni. Jadi buku yang pertama adalah buku Hiyal Bani Musa, iaitu ilmu mekanikal Bani Musa, dan yang kedua adalah buku Al-Alat Ar-Ruhaniyah, iaitu berkenaan dengan alat-alat kerohanian. Bagi beliau, alat-alat hiburan ini sangat penting kepada manusia untuk memberikan keseronokan dan ketenangan kepada jiwa-jiwa manusia. Jadi pada masa tu Al-Jazari berazam untuk menghabiskan mengkaji kedua buah buku tersebut, dan pada akhirnya dia akan mencipta alat untuk memberi manfaat kepada manusia. Jadi dalam tempoh 2 tahun Al-Jazari membaca dan menelaah buku tu. Pada masa siang beliau akan membaca buku tu, dan pada masa malam pula beliau akan memikirkan apa-apa isi yang terdapat dalam buku tu lah. Sampai kadang-kadang apa yang beliau fikirkan tu boleh terbawa-bawa ke dalam mimpi. Daripada sini kita nampak yang Al-Jazari ni sangat cintakan ilmu bab-bab mekanikal ni, sehingga boleh mendorong beliau untuk menjadi seorang tokoh jurutera mekanikal yang sangat terkenal pada zaman sekarang. Baru dengar sikit tentang tokoh ilmuwan ini, pasti kalian sudah merasa hebatnya tokoh ini. Ternyata Islam terkenal dalam bidang ilmuwan dari dulu lagi. Jadi, marilah kita dengar apakah ciptaan tokoh Al-Jazari dalam bidang ilmuwan yang mampu membangunkan Islam. Antara ciptaan Al-Jazari yang popular ialah jam gajah, iaitu sebuah jam automatik pertama yang digerakkan dengan menggunakan kuasa air. Jam gajah ini adalah sebuah reka cipta oleh Al-Jazari pada zaman pertengahan Islam. Selain jam gajah, jam ini juga dikenali sebagai nama jam air. Jam air pertama ini berukuran 1.2 meter lebar dan 1.8 meter tinggi. Jam ini juga merupakan jam air pertama yang merakam secara tepat peredaran waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam untuk dipadankan dengan panjang hari yang tidak sekata sepanjang tahun. Jam ini juga mempunyai lembaga seperti robot yang memukul simbal serta burung buatan yang berbunyi setiap kali masuk waktu tertentu, iaitu tiap setengah jam. Selain inovasi mekanikalnya, jam ini juga sendiri dilihat sebagai suatu contoh awal kepelbagaian budaya diwakili dalam teknologi. Gajah mewakili budaya India dan Afrika, naga mewakili budaya Cina, burung Phoenix mewakili budaya Mesir Purba, kerja air mewakili budaya Yunani Purba, dan serban mewakili kebudayaan Islam. Al-Jazari juga telah mencipta satu jenis alat muzik automatik, iaitu sampan muzik. Sampan muzik adalah alat yang berbentuk sebuah sampan terapung di sebuah tasik yang ditumpangi 4 robot pemain muzik, 2 pemukul drum, 1 pemetik harpa dan 1 lagi peniup seruling. Sampan tersebut akan bergerak sepanjang tasik dan robot ini dicipta untuk menghiburkan para tetamu yang hadir pada majlis jamuan makan diraja. Robot-robot tersebut akan digerakkan dengan menggunakan tenaga air, iaitu sistem hidrolik. Menurut Neil Sharkey, ia seperti alat muzik awal yang boleh diprogramkan dan diperbaharui lagi dengan teknik-teknik terkini. Ia mempunyai mesin drum yang boleh diprogramkan dengan minuman keras yang akan memukul ke dalam lapisan-lapisan kecil yang akan menggerakkan alat-alat muzik tersebut. Pemain drum pula mungkin akan bermain dengan berlainan nada atau irama. Berdasarkan pendapat Charles B. Fowler, automata ini adalah merupakan sebuah robot band yang telah mempersembahkan lebih dari 50 jenis wajah dan mempunyai pelbagai aksi tubuh mengikut jenis muzik. Seterusnya, Al-Jazari juga telah mencipta mesin basuh tangan automatik. Mesin ini berbentuk seorang wanita yang berdiri dengan sebuah besen yang berisi air. Mesin ini dicipta untuk membasuh tangan. Prinsip kerja alat ini, apabila seorang pengguna menahan tuas, air akan mengering dan robot wanita itu akan mengisi semula besen dengan air.
Mekanisme yang dikembangkan oleh Al-Jazari dalam sistem ini kini digunakan dalam sistem kerja tandas moden. Selain itu, di istana, Al-Jazari turut menghasilkan mesin air pancur burung merak yang hampir sama fungsinya dengan mesin basuh tangan automatik. Robot burung merak ini berfungsi sebagai pengganti pembantu atau pelayan. Mesin ini digunakan untuk memudahkan orang ramai yang berkunjung ke istana untuk membersihkan tangan kerana robot burung merak itu disertakan dengan sabun dan tuala dan dia akan menawarkan kepada pengguna secara automatik. Hasil dari kajian dan penyelidikan secara terperinci, Al-Jazari telah menulis 2 buah buku iaitu Kitab Fi Ma'rifatil Al-Hiyal Al-Handasiyah iaitu buku perkakas mekanikal pintar dan Kitab Al-Hiyal Fi Jambai Naim wal Amal iaitu pertautan antara ilmu dan amali menerangkan tentang ilmu mekanikal. Penulisan buku ini adalah permintaan Sultan Nasir ad-Din Mahmud iaitu Sultan dinasti Turki yang menaiki tahta pada tahun 1200 Masihi. Buku ini dianggap sebagai manuskrip yang terkenal di dunia, ditambah pula dengan ilustrasi yang mengagumkan banyak pihak sehingga seorang jurutera yang berbangsa Inggeris iaitu Donald Hill telah menterjemahkan buku ini ke dalam bahasa Inggeris pada tahun 1974 dan diberi tajuk The Book of Knowledge of Engineers Mechanical Device. Masya Allah, begitulah orang Islam menggunakan akalnya untuk membawa kemudahan kepada manusia. Tidak cukup sekadar itu, banyak lagi ciptaan-ciptaan Al-Jazari yang kita ingin katakan pada hari ini. Jom sambung. Baiklah, sumbangan Al-Jazari yang seterusnya ialah roda air. Al-Jazari telah mengemukakan 2 kaedah alternatif untuk pemasangan kincir air. Kaedah alternatif pertama adalah dengan memasangkan kesemua bilah kincir air dengan keadaan melintang di dalam air. Ini merupakan kaedah yang amat unik yang tidak pernah dilakukan sebelum ini. Kaedah ini membolehkan kesemua bilah kincir dikenakan tindakan daya oleh aliran air. Kaedah pertama ini tidak memerlukan reka bentuk saiz kincir air yang besar. Gear taji dipasang di atas aras air dan disambungkan ke kincir air dengan sebatang aci. Gear taji ini akan menggerakkan gear taji pasangannya. Aci untuk kedua-dua gear taji ini adalah selari antara satu sama lain. Kaedah alternatif yang kedua ialah kincir air diletakkan pada permukaan dengan keadaan menegak. Kedudukan kincir air menegak ini merupakan kedudukan kincir air yang biasa ditemui pada era tersebut. Reka bentuk kedua ini lebih mudah dikendalikan kerana sebahagian kecil sahaja bilah kecil dikenakan daya tujuan air yang seterusnya memutarkan kincir air. Kadar dan jenis aliran merupakan 2 parameter utama yang mempengaruhi putaran kincir air. Selain itu, sumbangan Al-Jazari ialah pam penyedia air. Mesin pam air yang dicipta oleh Al-Jazari ini ialah hasil daripada pengembangan reka bentuk sakia yang secara umumnya terdiri daripada 2 roda bergigi seperti gear yang dihubungkan secara tegak lurus. Dalam pada itu, terdapat satu lagi roda bergear arah vertikal iaitu mendatar dan satu lagi bergear arah horizontal iaitu tegak. Gear horizontal ini dihubungkan pula dengan 2 batang kayu yang diletakkan di antara gear vertikal yang dipanjangkan ke atas. Dan roda ini dipasangkan berdekatan dengan punca air atau perigi. Pada bahagian lain yang disambungkan dengan roda horizontal terdapat sebuah tong yang membawa rangkaian mangkuk atau penyaur air yang biasanya
diperbuat daripada tanah liat yang akan menyentuh permukaan air. Ketika haiwan bergerak memusing roda, gear horizontal memutar roda yang mempunyai rangkaian mangkuk dan bergerak secara berterusan menyaur air dan menuangkannya ke dalam bekas lain yang lebih besar atau memasuki sistem perpaditan untuk mengairi tanah pertanian. Selanjutnya ialah alat menaikkan air. Reka bentuk dan ciptaan alat mengangkut air ini amat berguna di zaman Al-Jazari. Rekaan ini menarik kerana hanya menggunakan sumber tenaga air tanpa menggunakan sumber lain. Alatan yang direka bentuk dan difabrikasi mampu menukarkan kuasa air sebagai mekanisme untuk menggerakkan alat supaya beroperasi dan mampu menukarkan kuasa air daripada satu aras ke aras lain. Ciptaan ini telah memberikan satu sumbangan yang besar dan signifikan yang mampu membekalkan sumber bekalan alternatif untuk kawasan bandar. Rangkaian sistem perpaipan juga telah dibina untuk memudahkan penyaluran air daripada sumber utama ke kawasan bandar. Alat mengangkat air ini menggunakan prinsip tekanan bagi mengangkat air ke atas. Sistem pengangkat air Al-Jazari terdiri daripada 4 komponen utama termasuk kincir air bergear, sistem gear utama, sistem pam-dui tindakan dan penyalur air hidrolik berinjap. Sistem alatan pengangkat air Al-Jazari ini juga telah berjaya mengemukakan secara tidak langsung akan keupayaan dan kebolehan Al-Jazari dalam memfabrikasi secara tepat setiap komponen utama dan memilih bahan kejuruteraan yang sesuai, iaitu yang kalis karat dan hakisan air. Sumbangan Al-Jazari yang terakhir pula ialah sistem tali air. Al-Jazari adalah orang yang pertama berjaya mencipta dan menubuhkan satu sistem pembekalan air ke masjid dan hospital di Diyarbakir, Turki pada awal kurun ke-13. Sistem pembekalan air ini menggunakan gear yang diciptanya sendiri dan diedarkan dengan menggunakan kuasa air. Jenteranya terdiri daripada sebuah pembuka air, satu sistem pengepam dan gear yang mengepam air dari sumber bekalan di bawah sebuah bukit ke masjid dan hospital. Di dalam bandar itu menggunakan sistem paip. Bandar itu pula terletak di atas sebuah bukit. Sistem ini menggunakan kuasa air memandangkan kuasa elektrik belum pun diketahui pada waktu itu. Sistem tali air ini merupakan sistem yang canggih direka di Diyarbakir, termasuk rangkaian paip yang luas dibina untuk mengalirkan air ke kawasan tempat ia diperlukan, termasuk ladang pertanian. Ciptaan gear ini adalah ciptaan yang paling terkenal sehingga ke hari ini kerana ia menjadi dasar kepada pembangunan moden pada hari ini. Contohnya, peladang mudah untuk mendapatkan air untuk tanaman mereka. Kita pun mudah untuk mendapatkan air bagi menjalankan urusan seharian seperti menyucikan diri, berwuduk, memasak dan sebagainya. Hebat kan orang Islam? Cukuplah sampai di situ perkongsian kami pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.